لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. الإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di ruangan Facebook Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Sebentar ya, saya nak tutup pintu bilik saya kejap. Kejap. Okey, bising dekat bawah tu kan. Bunyi lori lah apalah macam-macam. Bibil dekat sini. Okey, apa khabar semuanya yang berada di ruangan Facebook Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Dari awal tadi kita dapati ada teman-teman kita yang sudah memberikan salam kepada kita, antaranya Kak Zah kita di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Moga Ustazah sihat dan ceria pagi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Zah. Terima kasih atas doanya. Kita ada Cik Latifah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Latifah mudahan sihat di sana. Kita juga ada Emma Zafira. Assalamualaikum warahmatullahi Ustazah Sakinah dan jemaah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Tak lupa juga kita ada Kak Aisyah, yang sentiasa juga setia bersama dengan Masjid Kampung Siglap. Iaitu, Kak Aisyah kata apa? "Assalamualaikum ustazah dan jemaah sekalian." Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah untuk pagi ini, alhamdulillah. Thank you so much admin for this FB live. Betul, kalau admin tak adalah ustazah kat depan ni kan. Alhamdulillah. Dan kita, ada juga beberapa yang lain ni, kita ada, Azad Sulaimi, kita ada, Kak Baini kita, Diratna Syams di situ, yang semuanya memberikan salam kepada ustazah dan jemaah. Begitu juga dengan admin. Alhamdulillah. Terima kasih di atas kehadiran, mereka yang memberikan, komen dan juga mereka yang tak berikan komen sebab saya tahu ada yang duduk dengar, tengok je kan, dia nak type-type ni tak berapa rajin tak berapa rajin. Jadi yang biasanya yang menaip ni lah orang-orang yang biasa, kerajinannya sangat luar biasa. Alhamdulillah. Okey, muslimah yang saya kasihi, pagi ini kita akan mulakan pengajian di poin yang keberapa, muka surat yang keberapa, sila letakkan di ruangan komen, supaya, admin saya dapat paparkan. Okey, kita muka surat berapa hari ni? Muka surat 429 point G. Ustazah, okey. Point G ke? 429 ya? Apa ni? 429. Ada tak yang lain? Kak Aisyah sama tak dengan Kak Zah? Kak Aisyah? Mana Kak Aisyah? Kak Noh tak ada ya pagi ni. Cik Salimah tak masuk, Cik Salimah. Satu orang saja yang beritahu. Okay, Kak Baini. Muka surat 429 point G Ustazah. Sama ya dengan Kak Zak ya. Okey. Jadi memandangkan yang lain. Oh, Kak Aisyah pun dah beritahu di situ. Terlepas maaf ya Kak Aisyah. 429 point G. Panjang kan topik kita pagi ni. Jadi nak type topik tu dia mungkin memakan masa. Tak apalah, letak saja muka surat 429 point G di situ. Terima kasih. Cuma sebagaimana biasanya setiap kali sebelum kita mulakan pengajian, saya maklumkan bahawa kitab saya berbeza cetakan dengan kitab-kitab yang lain. Okey, tak apa. Terima kasih, Kak Zah. Jadi saya pagi ini muka surat kita, sebentar ya. Lupa pula nak. Muka surat Ustazah ialah 447. Okey. So yang lain berada di muka surat 429 dan saya berada di muka surat 447. Namun poin kita tetap sama, iaitu seorang hamba meninggalkan perkara yang dicintai untuk sesuatu yang lebih dicintai dan diinginkannya. Tajuknya panjang di situ. Tapi insya-Allah kita akan bahaskan tajuk ini sehingga kita dapat sedikit ataupun keseluruhan kefahaman daripada apa yang cuba disampaikan menerusi topik tersebut. Baik, di perenggan kita yang pertama di sini dikatakan kepada kita sebelumnya telah dijelaskan bahawa tidaklah seorang hamba meninggalkan perkara yang dicintai dan diinginkannya melainkan kerana adanya perkara yang lebih dicintai dan diinginkannya. Sebab begini ya, muslimah, kita dalam perbincangan-perbincangan yang lepas ada beberapa topik ataupun ada beberapa intipati perbincangan yang menyentuh tentang isu hal yang lebih kita cintai berbanding yang kita cintai. Ada perkara-perkara yang telah dibincangkan berkaitan tentang isu ini. Jadi sebab tu dia kata sebelumnya, maknanya kita dah pernah jelaskan tentang isu ini, iaitu perkara yang kita cintai, okey, seseorang hamba yang meninggalkan perkara yang dia cintai untuk perkara lain yang lebih dicintai dan diinginkannya. Boleh berikan saya contoh, kita sekarang suka sesuatu tetapi kita tinggalkan perkara yang kita suka itu untuk perkara yang lebih kita cintai. Ini kita panggil sebagai kecenderungan yang biasa ada pada manusia. Jadi biasanya bagaimana keadaan itu?
Boleh berikan kepada saya dengan contoh. Kak Aisha, macam mana Kak Aisha? Apa perkara yang Kak Aisha cinta? Kalau personal tak payahlah Kak Aisha letak. Cuma contoh-contoh umum saja. Apa perkara yang kita cinta, tapi kemudian kerana kita suka yang lagi satu lebih, lalu kita tinggalkan yang kita cinta itu. Ada tak contoh? Kalau Kak Zah, Kak Baini ada contoh, Cik Latifah di situ boleh berikan. Bunga Mawar boleh berikan juga contoh. Sulaimi juga, kalau sekiranya ada contoh. Kalau Emma ada contoh boleh berikan kepada Ustazah, type di ruangan komen tu. Sekarang ini, okey, kita ada perkara yang kita cinta. Tetapi selain itu ada perkara yang lebih kita cinta. Dalam situasi sedemikian, kita cenderung untuk meninggalkan apa yang kita cinta demi meraih perkara yang lebih kita cintai tersebut. Ada contoh tak? Senyap je. Ke tak ada? Tidak ada. Tidak ada contoh atau bagaimana? Saya suka travel tapi tinggalkan travel untuk umrah. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, boleh. Saya boleh terima jawapan itu. Okey, maknanya di sini kita dapati Kak Zah, dia suka travel. Travel tu kalau umrah pun travel tau Kak Zah. Cuma kita kata Kak Zah suka pergi melancong ke negara-negara yang lain lah. Mungkin Europe kan Kak Zah suka pergi tempat-tempat lain lah. Tapi sebab niatnya Kak Zah nak pergi umrah. Kak Zah lebih cinta untuk pergi ke Mekah Madinah. Maka Kak Zah pun meninggalkanlah travelnya itu demi maksudnya daripada sudut kewangan, persiapan tu kan ditinggalkan untuk travel tapi pergi ke Mekah dan Madinah. Masya-Allah tabarakallah. Okey, contoh yang baik Kak Zah saya boleh terima. Ada contoh yang lain? Kak Aisyah ada contoh Kak Aisyah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu bukan contoh admin. Itu orang bersalah. Okey, Haji Ratna kata apa di situ? Meninggalkan menghiaskan diri secara berlebihan demi untuk menjaga hijab dengan lebih teliti. Oh, suka. Betul juga, kita boleh terima, masya-Allah jawapan ini. Seseorang kita orang perempuan memang kita suka berhias, kita suka perkara yang cantik-cantik kan. Tapi tak bolehlah tak semua perkara yang kita suka tu yang berkaitan dengan berhias ni dibenarkan dalam agama kita. Jadi kita tinggalkan, kita pergi kepada sesuatu yang lebih kita cintai iaitu menjaga hijab dengan teliti. Sebab apa? Perkara yang berkaitan dengan ketaatan perlu untuk kita cinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tahu cukur kening tu salah, kan pakai bulu mata palsu itu salah, maka kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Ataupun nak bentuk hidung jadi mancung kan, pergi buat operation. Hidungnya okey je, tak perlukan apa-apa, tidak ada kerosakan pada hidung itu. Tetapi kerana dia rasa hidung saya ni macam huruf M lah hidung saya ni kan. Kalau tengok hidung saya macam huruf M. Nak mancungkan lah jadi cantik tu kan, ala-ala Hindustan macam tu kan. So dia nak tukar perkara tersebut. Dia suka perkara itu tapi tak boleh. Kita perlu tinggalkan walaupun kita suka. Kerana apa? Demi sesuatu yang lebih kita cinta tu menjaga diri sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Terima kasih di atas contoh-contoh yang diberikan itu ya Kak Zah dan juga Adiratna Syams. Kita ada poin yang kedua di sini yang diberikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya. Okey, selain daripada tentang seorang hamba meninggalkan perkara yang dicintai dan diinginkan itu, kita ada satu lagi poin yang disebutkan berkaitan dengan hal ini, iaitu hamba tersebut meninggalkan sesuatu yang kurang dicintai untuk hal yang lebih dicintai. Tadi beza ya, perkara perkara yang pertama kita cinta, kita tinggalkan untuk perkara yang paling dicintai. Tapi untuk yang kedua inilah kita kurang minat. Tak berapa minat tapi kita akan tinggalkan perkara itu untuk pergi kepada perkara yang lebih kita cintai. Bagi saya poin yang kedua ni kita maklum.
kalau kita kurang minat perkara itu, kita pasti macam 50-50 kan, tak nak lah, kita akan pergi kepada yang lebih kita suka. Contoh mungkin ada orang dia suka iPhone kan, macam tu kan. Dia suka brand ni, jangan sebut nama brand, dia suka brand ni tapi yang brand ni dia kurang minat. Orang cakap apa pun tentang brand tu, dia kata, tak nak lah, tak sukalah, suka yang ni. Dia akan tinggalkan sebab apa? Dia kurang minat pada brand tersebut. Dia akan pergi kepada brand yang memang yang dia suka, yang dia cinta, yang dia yang dia memang nak sangat-sangat. Okey, so ini kita kata perkara yang biasa, yang ada pada diri manusia. Seterusnya kita ada poin yang ketiga di sini, dia kata begini, iaitu melakukan perkara yang dibenci untuk mendapatkan perkara yang dicintai atau membebaskan diri dari perkara yang dibenci. Ini dia susah sikit ni. Melakukan perkara yang dibenci untuk mendapatkan perkara yang dicintai atau membebaskan diri dari perkara yang dibenci. Kita buat perkara yang kita tak suka. Tetapi kita buat perkara itu ialah untuk mendapatkan hal yang kita cinta. Biasanya ni perkara yang tak baik tau. Okey, tak baik. Atau untuk kita membebaskan diri dari perkara yang kita benci itu. Buat perkara yang kita benci untuk mendapatkan perkara yang kita cinta atau membebaskan diri kita daripada perkara yang kita benci. Macam mana? Tapi ni perkara salah saya berikan contoh. Kita suka kepada seseorang, okey, tapi kemudian kita tahu orang itu dia adalah milik orang lain. Contoh ini drama-drama Astro lah dia panggil contoh kan. Kita tahu dia milik orang lain. Lalu apa kita buat? Kita fitnah orang yang dia suka tu supaya dia berpisah. Ini bermakna perkara tu tak baik. Kerana apa? Kita nak dapatkan apa yang kita cinta tu, orang yang kita suka tersebut. Jadi bila dia berpisah dengan orang yang dia suka itu, kita akan dapatkan apa yang kita suka sehingga kita akan dapat bersama dengan orang itu. Jadi ini yang pada situasi yang ketiga yang dijelaskan kepada kita lah hal tentang meninggalkan sesuatu, melakukan sesuatu untuk perkara yang kita cinta ataupun untuk perkara yang kita paling suka dalam kehidupan. Kenapa sebenarnya kita bincangkan tentang tiga? Dia ada tiga ya. Cuma saya terletakkan poin yang pertama dan kedua pada poin yang berbeza. Sebenarnya poin pertama dan yang kedua di slide saya ini ialah satu poin, tapi saya pisahkan jadi dua. Tapi bila kita baca dalam perenggan di sini, ada tiga isu yang diutarakan ataupun diketengahkan di situ bagi memberikan kepada kita tentang satu senario ataupun keadaan-keadaan yang menyebabkan seseorang dia akan pergi kepada perkara yang paling dia cintai. Jadi dia kata begini, telah dijelaskan pula keistimewaan akal. Di sebalik tiga perkara ini, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan akal fikiran yang waras, akal fikiran yang dapat berfikir dengan matang, dengan baik, dalam keadaan kita berusia begini. Dia kata ada dua keadaan yang kita akan mengedepankan sesuatu yang paling dicintai daripada yang kurang dicintai, serta mendahulukan kebencian yang paling ringan dibandingkan kebencian yang paling kuat. Dan juga sudah dijelaskan bahawasanya hal ini termasuk termasuk tentang kesempurnaan kekuatan cinta dan benci. Jadi dia kata ada 3 poin. Kita akan apa saya cakap ni? Kita ni ada keistimewaan akal yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Jadi kita akan mendahulukan apa yang kita cintai. Okey, mendahulukan perkara yang paling kita cintai berbanding perkara yang tak berapa kita nak sayang ataupun tak berapa kita nak cinta tu. Mendahulukan kebencian yang paling ringan dibandingkan kebencian yang paling kuat. Jadi ada dua perkara, satu kita paling benci, kita benci sikit. Jadi yang paling benci of course kita akan tinggalkan. That's why kita akan pergi kepada perkara yang paling ringan kebenciannya dalam kehidupan kita ini. Maka inilah dikatakan termasuk kesempurnaan kekuatan cinta dan benci. Hal ini berkaitan dengan apa yang kita panggil tentang dua faktor yang disebutkan di dalam kitab kita di situ. Bermakna Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan akal fikiran untuk kita dapat menentukan
mana satu yang akan kita ikuti? Adakah perkara itu perkara yang baik ataupun perkara yang buruk? Jadi, apa yang kita suka, apa yang kita benci, jika kesukaan dan kebencian itu adalah kerana Allah, ianya akan buat kita memilih keadaan yang terbaik. Saya harap faham ya maksud perkataan saya itu tadi. Sekarang ini, saya kata gini, kita suka kepada perkara yang berhias. Contohnya lah, tadi saya ambil contoh Adi Ratna tadi kan. Kita suka kepada perkara yang berhias. Tetapi kita tahu, okay, ada perkara-perkara tentang perhiasan untuk orang perempuan ini dilarang. Maka kita tinggalkan. Kenapa kita tinggalkan? Kerana kita tahu bahawa di sana ada perkara yang lebih baik untuk kita dapatkan, iaitu mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang memiliki kesempurnaan akal, dia akan memilih apa yang Allah Subhanahu Wa Taala redha. Okay, so ini keseluruhan daripada perenggan yang pertama dan yang kedua itu tadi. Yang nak dimaksudkan di sini lah, orang yang memiliki kesempurnaan akal, dia akan buat perkara yang Allah cinta dan dia akan tinggalkan perkara yang Allah benci. Kerana apa? Dia boleh berfikir dengan waras, dia boleh berfikir dengan baik tentang mana yang buruk, mana yang jahat, mana yang baik. So di sini perbuatan yang baik akan menjadi pilihan dia dan perbuatan yang buruk akan menjadi sesuatu yang ditinggalkan olehnya. Kerana apa? Dia memiliki kesempurnaan akal yang baik itu tadi. Maka di sini diberitahukan kepada kita bahawa hal ini tidak akan sempurna. Apa yang kita nak buat itu tadi, tentang meninggalkan, tentang pergi kepada perkara yang paling kita cinta, kan? Semua perkara ini, ianya tidak akan sempurna tanpa ada dua faktor ini. Jadi dua faktor ini memainkan peranan yang begitu besar dalam kehidupan kita sebagai seorang muslimah agar kita dapat memilih perkara-perkara yang paling baik, paling mulia dalam kehidupan kita dan meninggalkan perkara yang paling Allah benci, perkara yang paling terkutuk di atas muka bumi ini. Jadi, dua perkara tersebut diberikan kepada kita. Pertama, ialah kekuatan pengetahuan dan kedua, keberanian yang ada dalam hati kita. Jadi kita perlu pastikan dua faktor ini ada pada diri kita kerana bila kita memiliki kedua-duanya, inilah yang akan membantu kita supaya dapat membuat keputusan dengan terbaik dalam pemilihan mana satu yang perlu diraih terlebih dahulu. Yang kita cinta ataupun yang paling kita cinta, yang kita benci ataupun yang paling kita cinta, kan dia ada tiga tadi kan keadaan. Yang membuat perkara yang kita benci untuk meraih perkara yang kita cinta. Tanpa kedua faktor ini, kemungkinan besar kita akan melakukan perkara yang salah, memuktamadkan keputusan yang salah dalam kehidupan kita, yang akhirnya kita akan terjerumus dalam dosa dan maksiat. Maka sebab itu kekuatan dari sudut pengetahuan sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang wanita. Kita boleh buat banyak perkara. Bagi saya, wanita ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada mereka dengan banyak keistimewaan. Tetapi seistimewa mana pun seorang wanita itu, jika dia tidak memiliki ilmu, dia akan memberikan banyak masalah dalam kehidupan dia dan kehidupan orang lain. Sebab tu kita ni, bila kita ada kekuatan pengetahuan di sini, ianya akan memandu kita untuk buat perkara yang betul dan meninggalkan perkara yang salah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zumar pada ayat yang ke-9, Allah Subhanahu Wa Taala ada mengingatkan kepada kita tentang satu ayat Al-Quran yang mana Allah kata, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Jadi ini ialah persoalan yang Allah Subhanahu Wa Taala lontarkan kepada kita sebagai muslimah yang beriman. Okey? Dalam hidup ini, ada perkara yang kita tahu, ada perkara yang tidak kita ketahui. Tetapi Allah ingatkan, adakah sama orang yang dia tahu dan orang yang tidak tahu tentang sesuatu perkara yang ingin dia lakukan. Sehingga pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menutup ayat tersebut, surah Az-Zumar ayat 9 itu tadi, Allah kata innama yatadzakkaru
Innama yatadhakkaru ulul albab. Allah kata sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pengajaran. Jadi ini pujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka yang memiliki ilmu pengetahuan. Sebelumnya, sebelum pada ayat kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sebelum ayat itu, Allah Subhanahu Wa Taala firmankan ada di awal penggalnya Allah kata amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Allah kata, apakah kamu wahai orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang dia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat daripada Tuhannya. Allah Subhanahu Wa Taala tanya pada ayat ini, kalau kita nak bandingkan orang yang buat perkara syirik dengan orang yang mana dia bangun malam untuk solat tahajud, orang yang mana dia itu sujud dan berdiri kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam solatnya, orang yang dia takut pada azab api neraka dan azab-azab yang ada di akhirat kelak, dan mereka itu adalah orang yang mengharapkan Rabb-nya, mana satu sebenarnya yang lebih baik? Jika kita adalah orang yang beriman, kita akan memilih pada keadaan yang mana menuju keredaan Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Kita akan tinggalkan jalan kemusyrikan. Kita akan tinggalkan perkara-perkara yang boleh bawa kita kepada mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan pergi kepada hal-hal yang lebih mendatangkan keredaan Allah, sehingga keredaan Allah itulah yang akan menjadi tiket untuk memasukkan kita ke dalam syurganya. Ini adalah sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan. Orang yang beriman dia akan memikirkan tentang hal itu, lalu dia akan memilih perkara yang terbaik dalam kehidupan dia, menjadi hamba Allah yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan itu tadi. Adakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Maknanya adakah sama orang yang tahu tentang keutamaan solat malam, orang yang tahu tentang sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, orang yang tahu tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang tahu tentang kemurkaan Allah, orang yang tahu tentang dosa dan pahala, dengan mereka yang tidak mengetahui tentang semua itu? Adakah sama? Dia takkan sama. Sebab mereka yang mengharapkan redha Allah, mereka yang tahu ada ilmu tentang setiap sesuatu berkaitan agama, hukum, hakam, dan bahkan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan terus-terusan memilih untuk berada di atas jalan kebenaran. Dia begitu keadaan dia. Sebab itu ilmu tentang agama ini sangat penting. Kerana kita sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang Muslim, Muslimah, kita hidup dengan guideline seagama kita. Kita tak hidup mengikut kepada hawa nafsu kita. Jika kita membiarkan diri kita hanya berlabelkan muslimah, okey, faham maksudnya orang tahu kita muslimah, tapi kita tidak mempraktikkan keadaan kita sebagai seorang muslimah. Itu belum cukup. Namanya Muslim. Okey, namanya nama saja nampak orang Islam. Dirinya saja nampak orang Islam. Tetapi oleh kerana kita tidak memiliki ilmu, kita tidak beramal, kita tidak bermuamalah sebagai orang Islam yang selayaknya. Dia begitu keadaannya nanti. Sebab tu ilmu pengetahuan yang kuat sangat penting sehingga kita akan meninggalkan perkara yang dibenci itu tadi, lalu kita akan pergi kepada perkara yang paling dicintai. Tinggalkan bukan buat tau. Maksudnya tinggalkan perkara benci bukan buat perkara benci. Tapi tinggalkan perkara yang dibenci, kita akan pergi kepada perkara yang paling dicintai. Begitu juga, ada perkara yang kita suka, ada perkara yang kita nak sangat, tetapi kita tahu ini tidak baik untuk diri kita, untuk agama kita, untuk akhirat kita, kita akan lebih berlapang dada untuk meninggalkan perkara tersebut. Dan kita pergi kepada perkara yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita ini, dunia dan akhirat. Tapi bayangkan kalau kita tidak ada ilmu tentang hal itu. Tak dapat bezakan mana dosa, mana pahala contohnya. Tak dapat bezakan mana satu yang jalan yang boleh bawa kita kepada syurga, mana satu jalan yang boleh bawa kita kepada neraka. Kita tak dapat bezakan. Kenapa tiada kekuatan ilmu itu? Kita akan buat semuanya. Perkara dosa kita buat, perkara pahala pun kita buat. Perkara yang bawa kita ke dalam neraka kita buat, perkara yang bawa kita masuk dalam syurga pun kita buat. Semua perkara tak kisahlah, buat je lah. Dia tak boleh begitu. Hidup ini perlu memilih antara syurga dan neraka.
kerana destinasi kita yang akhir itu hanya satu nanti, syurga atau neraka. Tetapi dalam keadaan nak menuju kedua-dua tempat itu ataupun salah satu tempat itu kan, kita perlu mulakan daripada sekarang ini sehingga di pengakhirannya adalah pengakhiran yang tepat dan baik. Ini yang baru kita kata husnul khatimah. Kalau kita inginkan husnul khatimah dalam kehidupan kita, dia tak boleh kita ambil sambil lewa, kita buat apa yang kita suka. Tetapi kita perlu jaga setiap detik, setiap perkara yang kita lakukan dalam kehidupan ini, ia adalah perkara-perkara yang boleh membawa kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga bila kita meninggal dunia, ianya ditutupi kehidupan kita ini dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Sehingga bila kita dibangkitkan juga dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Sehingga kita dihisap dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Sampailah kita melalui titian sirat itu nanti, akhirnya kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Itulah yang akan menjadi pilihan kita bila kita ada ilmu pengetahuan tentang agama, tentang akhirat, tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tidak ada, kita akan buat apa saja ikut kepada hawa nafsu kita. Maka sebab tu di sini poin kita yang kedua, faktor yang kedua ialah tentang keberanian hati. Keberanian hati ini Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah berikan kepada kita dengan satu keadaan di situ. Kalau kita rujuk pada perenggan yang berikutnya tentang penerangan yang dia berikan. Dia kata hilangnya faktor tersebut atau melakukan perbuatan yang bersebarangan dengannya boleh jadi disebabkan lemahnya pengetahuan. Sebab tu tadi saya kata, bila kita ada ilmu yang mantap tentang agama, tentang hukum syariat, kita akan buat perkara yang betul dalam kehidupan dan memilih perkara yang betul. Tetapi jika sekiranya seseorang itu tidak memiliki ilmu ataupun lemah pengetahuannya, maka dia akan melakukan perbuatan yang bersebarangan. Inilah yang disebutkan oleh beliau. Akibatnya, bila kita memiliki ilmu yang lemah, kemudian kita ni tak berapa nak belajar sangat contohnya. Akibatnya pelakunya tidak mengetahui tingkatan-tingkatan cinta dan benci menurut yang semestinya. Dan menurut yang semestinya maksudnya bila dia tu tidak ada pengetahuan ataupun lemah pengetahuannya, dia tidak tahu tingkatan cinta yang mana satu yang terbaik untuk diri dia. Kita dah belajar pelbagai macam tingkatan cinta di sesi-sesi pengajian kita yang lepas. Dan saya tidak mahu mengulang kembalilah tentang tingkatan-tingkatan cinta, mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Nanti bolehlah sila rujuk kembali kepada rakaman-rakaman kuliah kita yang lepas kalau sekiranya terlupa ataupun terlepas mengikutinya. Cuma yang penting di sini, orang yang memiliki ilmu tentang tingkatan-tingkatan cinta itu, dia akan berusaha untuk meraih tingkatan cinta yang paling atas. Tetapi kalau dia memiliki ilmu yang lemah, pengetahuan yang lemah, inilah yang akan menjadikan dia seorang muslimah buat perkara mengikut kepada nafsu dia. Sukatilah, tak kisahlah mana-mana pun. Biasa tak dengar orang perempuan ni suka cakap, tak kisahlah mana-mana pun boleh. Mana-mana pun boleh. Tapi sebenarnya keputusan itu adalah keputusan yang sangat sukar. Kan tanya nak makan apa? Tak kisah apa-apa pun boleh. Habis nak makan McDonald. Tak nak lah McDonald tak sedap lah. Buat apa makan McDonald lah tu kan. Keadaan kita begitu. Nampaknya susah kan. Tapi bayangkan kalau kita dah ada satu tekad, satu ilmu kan dah tahu nak makan mana, dah tahu nak makan apa. Terus berikan jawapan. Dia tak adalah orang kata sebarangan. Tak adalah kita nak susah nak pilih mana satu yang terbaik. Sebab apa? Dah ada ilmu, dah ada pengetahuan mana tempat nak pergi dan mana tempat nak makan. Sebab tu di sini, pada poin yang kedua, faktor keberanian hati juga penting. Ramai orang ada ilmu, tetapi belum tentu dia berani untuk mengamalkan ilmunya. Sebab tu di sini, dia kata, kerana adanya kelemahan dalam hati dan jiwa, sehingga dia tidak mampu mengedepankan perkara yang paling baik meskipun dia mengetahuinya. Jika pengetahuan seseorang benar, jiwanya kuat dan hatinya berani mengedepankan perkara yang paling dicintai dan tidak terlalu dibenci, maka dia telah mendapatkan taufik dalam meraih sebab-sebab kebahagiaan. Jadi tadi ilmunya dah ada, alhamdulillah kita kata. Tetapi adakah dia memiliki keberanian jiwa, keberanian hati untuk mengamalkan, untuk memilih kan? Kalau sekiranya jiwanya lemah,
ilmu yang ada pun tidak berguna. Bermakna di sini kekuatan pengetahuan, keberanian hati, kedua-duanya perlu digabungkan supaya kita dapat membuat keputusan yang tepat. Nabi SAW sering ada rasa gusar tentang para sahabat. Dan di sini Nabi SAW diceritakan bahawa daripada Anas radhiyallahu an dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan status hadis yang sahih. Nabi SAW katakan bahawa banyak berdoa dengan doa yang famous inilah yang kita biasa baca, yang kita biasa dengar kan, orang ustazah sebutkan, ustaz baca doa ini, iaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai sang pembolak balik hati, iaitu Allah Subhanahu wa taala, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Anas kata apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru ay yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak doa yang banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah doa itu tadi. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Faqultu, Anas radhiyallahu an ketika dia mendengar apa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi, dia pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amanna bik, kami telah beriman kepada engkau, wa bima ji'ta bihi, dan apa yang telah dibawakan ataupun apa yang telah datang dengan engkau. Okey, fahal takhafu alaina, adakah engkau masih lagi risau, masih lagi gusar tentang kami ini? Maknanya adakah engkau gusar kami ini akan meninggalkan agama Islam, kami ini akan meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu keluar murtad daripada agama jadi orang munafik. Adakah engkau gusar tentang diri kami sedangkan kami ini dah beriman kepada engkau. Kami juga beriman kepada apa yang engkau bawa. Nabi SAW kata kepada Anas, dia kata begini, "Na'am, ya. Innal qulub, sesungguhnya hati kita ini baina usbu'aini min asabi'illah, berada antara dua jari, antara jari-jari Allah, yuqallibuha kaifa yasha." Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan mengikut kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ya begini ya, hati kita ini Allah Subhanahu wa taala bolak-balikkan. Beriman, tak beriman, munafik, munafik, musyrik, semua ini Allah Subhanahu Wa Taala bolak-balikkan. Jadi sifat hati kita yang kurang tetap ini akan membuatkan kita meninggalkan sesuatu yang paling Allah Subhanahu Wa Taala redha. Sesuatu yang paling kita panggil amalan yang mungkin paling boleh membawa kita masuk ke dalam syurga Allah. Kita boleh meninggalkan semua perbuatan-perbuatan itu jika hati kita tidak mantap. Maka sebab itu sebagai seorang muslimah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tugas kita ialah angkat tangan, minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan hati kita ini di atas agamanya, atas amal perbuatan yang baik, amal perbuatan yang soleh. Jika hari ini kita dah jadi seorang muslimah yang salihah, alhamdulillah. Kan kita nak perkara itu kekal pada diri kita. Jika hari ini kita jadi muslimah yang sabar, alhamdulillah, kita nak perkara itu sentiasa dengan kita. Jika hari ini kita dapat jadi seorang muslimah yang jaga lisannya, seorang muslimah yang banyak bersangka baik pada orang lain, seorang muslimah yang baik akhlaknya, alhamdulillah, kita nak semua perkara itu kekal dalam diri kita. Tapi kita perlu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar hati kita tetap istiqamah di atas jalan-jalan kebaikan tersebut dengan doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sering baca itu tadi, iaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Moga-moga dengan doa itu tadi kita memiliki keberanian dalam jiwa. Sebab tentang ilmu ini ramai orang boleh memiliki ilmu pengetahuan yang mantap. Dia boleh baca Al-Quran dengan baik, dia boleh hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak perkara yang dia tahu tentang agama ini, tetapi nak melaksanakannya bukanlah perkara yang mudah. Dan nak istiqamah pada perkara itu juga bukanlah kita kata perkara yang
yang boleh sentiasa. Sebab itu tadi di akhir perenggan ini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah kata apa? Maka dia telah mendapatkan taufik dalam meraih sebab-sebab kebahagiaan. Orang yang dia dapat mengedepankan perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia adalah orang yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia dengan taufik. Taufik ni bermaksud kita diberikan kekuatan untuk beramal dengan apa yang telah Allah berikan hidayah kepada kita. Hidayah itu milik Allah. Okey, hidayah itu milik Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita hidayah, tapi belum tentu kita ada taufiknya. Taufik itu bermakna kita dapat melaksanakan apa yang telah Allah hidayahkan kepada diri kita. Ramai orang nampak kebenaran tapi belum tentu orang nak melaksanakan kebenaran itu. Ramai orang tahu solat itu wajib tapi belum tentu ramai orang nak melaksanakan solat yang wajib tersebut. Ramai di kalangan muslimah yang tahu pakai tudung ini adalah perkara yang wajib dilaksanakan dalam agama kita, tapi ramai juga di kalangan muslimah yang beralasan itu ini untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut. Nampak tak? Taufiknya belum ada, tapi ilmunya dah ada. Sebab tu sangat penting tentang keberanian jiwa kita. Orang yang Allah tetapkan dalam agamanya ini, dia akan melaksanakan perkara-perkara yang Allah cinta tanpa dia bersoal banyak. Tanpa dia kata, kenapa saya kena buat macam ini? Kenapa ni semua tak adil lah untuk saya? Ni semua tak boleh, tak fair. Dia tak ada gitu. Tapi kalau begitulah keadaannya, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Inilah keadaan orang-orang yang beriman. Inilah keadaan orang yang mana hatinya sentiasa mengejar perkara-perkara yang paling Allah cinta dan memilih untuk melakukan perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala cintai itu tadi. Okey, seterusnya kita lihat di sini. Ada sebahagian manusia yang kekuasaan syahwatnya lebih kuat dibandingkan akal dan imannya, sehingga yang lebih kuat memaksa yang lemah, dan sebahagian di antara mereka ada yang kekuasaan akal dan imannya lebih kuat dibandingkan dengan syahwatnya. So di situ ada perkara yang kuat, ada perkara yang lemah, kan, yang berlaku, yang sering kita berlawan dalam diri kita ini. Ada orang imannya lebih kuat, ada orang syahwatnya lebih kuat. Jadi dia dalam keadaan yang mana berlawan. Iman yang lemah dengan syahwat yang kuat berlawan dalam diri dia. Mana satu yang dia nak pilih. Ada orang pula syahwatnya lemah, kan, nafsu syahwatnya lemah tapi imannya kuat. Gini alhamdulillah mudah untuk diri dia memilih keadaan-keadaan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia kata jika banyak orang sakit. Jadi kita melihat kepada contoh yang diberikan kepada kita begini. Jika ada orang yang sakit yang diawasi oleh doktor. Kita sakit, kemudian ada doktor yang jaga kita dari makanan dan minuman yang membahayakan. Tetapi mereka justru mengkonsumsinya kerana mengikut selera dan mengedepankan hawa nafsunya di atas akal. Sehingga para doktor akan kata orang ini adalah orang yang tak patuh, degil. Kita kalau sakit, doktor kata tak boleh minum air, kita janganlah minum air. Begitu kan keadaannya. Kalau kita ni dah sakit, kemudian doktor kata tak boleh minum air, kita minum air bergiling-giling. Sampai perut kembung. Bukankah itu memudaratkan diri kita? Doktor kata, oh degil lah orang ni, tak boleh dengar. Tapi keadaan itu kita suka. Haus lah, suka sangat nak minum air. Nak minum air Coke, nak minum air root beer. Macam-macam air dia togok. So, kan? Padahal tak boleh untuk dia minum. Hatta kita kata air masak pun, air putih pun dia tak boleh minum. Mineral water pun tak boleh minum. Tapi degil, nak minum juga. Sebab apa? Saya suka minum air. Saya suka minum air. Bermakna dia adalah orang yang tak taat. Dia adalah orang yang tak patuh. Tetapi mengikut kepada apa yang dia suka tu tentang minum air itu, adakah ianya perkara yang baik untuk diri dia? Tidak. Perkara itu bahkan memudaratkan keadaan diri dia. Perkara itu bahkan menjadikan dia makin sakit. Perkara itu bahkan menjadikan sistem-sistem di dalam badan dia makin tak dapat berfungsi dengan baik. So kita nampak di sini, orang ini dia mengedepankan hawa nafsu dia, iaitu kesukaan dia, perkara yang paling cinta. Padahal perkara itu tidak baik untuk diri dia. Maka di sini kita lihat ya, dia kata mirip seperti itu pula majoriti orang yang sakit hatinya. Orang sakit hati ni macam itulah. Sakit hati ni kita kata jiwanya rosak ya dalam hati ni kan.
Orang yang sakit hati, iaitu mereka mengutamakan hal-hal yang justru memperparahkan sakit mereka disebabkan kuatnya hawa nafsu. Orang yang begini, dia ni sakit hati. Hati dia sakit, okay? Hati dia sakit. Tapi dia terus-menerus mengikut nafsunya, menjadikan sakitnya semakin parah. Contoh, kita ni kalau cemburu dengan seseorang, ini sakit hati tau. Maknanya penyakit hati kan yang ada dalam hati kita. Kalau kita ikutkan perasaan cemburu tersebut, kita akan buat perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Kita akan berbohong, maksudnya kita akan buat fitnah, kita akan viralkan dia, perkara-perkara yang mengaibkan diri dia, kan? Mata kita merah, kita rasa dengki. Hal-hal ini kita ikut kepada hawa nafsu kita. Sedangkan kita tahu, semakin kita buat perkara itu, semakin sakit hati kita. Orang yang dia dah sakit mata ni, sakit mata yang boleh masuk pada hati dia tu kan, dia buat perkara-perkara lain yang menyemarakkan kesakitan itu, dia tak sembuh. Dia tak rasa satisfied. Walaupun dia rasa, aku kena buat gini supaya orang ni jatuh kan. Kita geram. Mungkin member kita ni naik pangkat. Sakit hati, sakit mata, semua sakit. Kita buat sesuatu untuk menjatuhkan diri dia. Kita rasa kita nak puaskan hati kita. Tapi sebenarnya itu bukanlah perkara yang memuaskan hati kita. Bahkan ia makin merosakkan hati kita. Orang yang beriman, walaupun dia rasa cemburu, dia rasa jealous kan dalam diri dia melihat orang lain, dia akan mendoakan kebaikan pada orang tersebut. Ini baru tepat keadaannya. Kerana dia tahu, kalaulah aku ni ikutkan sangat rasa cemburu, rasa sakit hati kan, hati aku akan makin rosak. Jadi dia memilih perkara yang Allah redha. Alhamdulillah, itu rezeki dia. Bukan rezeki saya. Rezeki saya belum lagi sampai. Alhamdulillah rezeki dia, kita doakan yang baik untuk dia. Dia baik, kita baik, hati kita pun sihat. Tak ada problem. Begitu keadaan kita hidup di atas muka bumi ini. Apa-apa yang kita nampak walaupun terdetik dalam hati kita rasa jealous, cemburu dan sebagainya, doa. Doa yang baik-baik. Ucap yang baik-baik. Kita akan tenang Muslimah. Hati kita ni akan rasa bebas daripada perkara-perkara yang terbungkam, perkara-perkara yang menyakitkan, rasa sedih, rasa tak puas hati itu semua dia akan bebas. Dia akan tenang, relax, dia akan lebih bahagia. So sebab tu dia kata di sini, orang yang ikut sangat sakit hati dia tu tadi kan, dia akan lebih merosakkan. Akan menyebabkan sakitnya semakin parah. Dan kita tak nak ikut kepada nafsu itu tadi. Sebab apa? Kita nak ikut kata iman. Itulah yang akan menjadikan kita seorang muslimah yang lebih aman dalam kehidupan kita. Okey, maka dia kata di sini, asal setiap keburukan adalah sedikitnya pengetahuan serta kelemahan dan kerendahan jiwa. Sebaliknya, asal setiap kebaikan adalah kesempurnaan pengetahuan yang diiringi oleh kekuatan, kemuliaan dan keberanian jiwa. Maknanya dia ulang kembalilah ya apa yang telah kita bincangkan daripada perenggan yang pertama hingga kepada perenggan yang akhir tadi saya baca, dan saya tak nak terus selesaikan perenggan-perenggan yang berikutnya kerana sering mengulang-ulang apa yang telah dibincangkan daripada awalnya. Yang penting di sini saya nak tutup pengajian kita pada pagi ini dengan sebuah hadis Nabi SAW tentang fitnah. Fitnah ni maksudnya lah ujian. Okey, fitnah dalam bahasa Arab tak semestinya maksud fitnah dalam bahasa Melayu yang kita faham. Tapi fitnah ini dalam bahasa Arab kebiasaannya maksudnya ujian dalam hidup. Musibah yang berlaku dalam kehidupan kita. Dalam hadis ini, hadis ni riwayat Imam Al-Bukhari. Sanadnya panjang tapi saya ambil sanad bermula daripada Huzaifah. Dia kata, sami'tu Huzaifah, aku telah mendengar Huzaifah berkata, yaqulu baina nahnu julusun 'inda Umar. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama dengan Umar, Umar tiba-tiba tanya kepada kami dengan satu soalan. Apa Umar tanya? Qala ayyukum yahfazu qawlan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Umar tanya kepada kami yang sedang duduk bersama dengan dia ini, siapa di antara kalian yang menghafal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah? Sekali lagi saya ingatkan, fitnah di sini bermaksud ialah musibah, ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan seseorang.
Jadi di sini Huzaifah kata, uh, kepada Umar radhiyallahu anhu itu tadi, dia kata, Huzaifah pun menjawab, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi." Fitnah itu boleh berlaku ke atas seseorang pada keluarga, harta, anak-anak dan jirannya. Dalam kita menjalani kehidupan kita ini kan, Allah Subhanahu Wa Taala akan uji kita, bukan hanya diri kita ini saja pada diri kita, tetapi Allah akan uji kita dari sudut keluarga, Allah akan uji kita daripada sudut wang ringgit, Allah Subhanahu Wa Taala akan uji tentang anak-anak kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan uji hal-hal yang berkaitan dengan jiran yang ada di sekitar kita. Semua itu merupakan fitnah yang akan berlaku dalam kehidupan kita. Lalu Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana untuk kita mengatasi semua fitnah yang ada dalam kehidupan kita itu. Nabi SAW pun bersabda, Nabi kata begini, "Tukaffiruhas salah was sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar." Cara kita nak berhadapan dengan fitnah itu tadi ialah menerusi solat, sedekah dan menyuruh dengan kebaikan. Kita suruh orang lain buat perkara yang baik, dan bila kita nampak ada perkara yang mungkar, kita cegah. Ini bagaimana cara untuk kita menghapuskan fitnah-fitnah itu yang berlaku dalam kehidupan kita, berkaitan diri kita, berkaitan ahli keluarga, harta, anak-anak dan juga jiran tetangga. Bermakna begini ya muslimah, dengan kata lain, bila kita ni ada banyak isu dalam hidup kan, ada banyak problem, ada banyak masalah dalam hidup, tak kiralah tentang mana. Mungkin kita ada masalah dengan diri kita, kita sakit, kita tak tenang, kita rasa lonely kan dalam hidup kita ini. Mungkin kita ada masalah dengan ibu bapa kita ada masalah dengan ibu mertua, bapa mertua, dengan ipaduai kan, dengan menantu dan sebagainya, berkaitan dengan ahli keluarga, ada masalah dengan cucu, masalah dengan anak, macam-macam masalah. Kita ada masalah duit, tak cukup duit, kerja dah 4, 5, 6 kerja tapi masih lagi tak cukup duit. Kita mungkin ada masalah dengan jiran kita. Untuk masalah-masalah ini, Nabi SAW ajarkan kepada kita. Kita nak hapuskan, kita nak mengatasinya. Satu, jaga hubungan kita dengan Allah. Itu maksud Nabi SAW. Jaga solat kita dengan baik, kan? Dalam solat ini ada doa. Lepas solat pun kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar berikan jalan keluar pada diri kita. Cantik. Orang yang mengatasi isu dalam hidupnya menerusi solat. Begitu juga Nabi ingatkan kepada kita, banyakkan sedekah. Kan? Sedekah ini dia menghapuskan dosa-dosa kita. Mungkin dalam hidup kita ni kita ada banyak salah dengan ahli keluarga. Kita ada buat dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidup kita ni kita ada silap dengan jiran tetangga kita kan. Selain daripada kita berusaha untuk memperbaiki keadaan itu, perkara yang Nabi SAW perintahkan untuk kita lakukan ialah bersedekah. Kerana sedekah itu dia akan menghapuskan dosa-dosa kita. Yang akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita dengan jalan keluar. Begitu juga dalam hidup kita ini, jangan kita seorang saja nak jadi baik. Dalam hidup kita ini, kita perlu ada satu misi untuk menjadi insan yang sentiasa mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah orang lain agar tinggalkan perkara-perkara yang mungkar, mencegah orang tu daripada perkara yang mungkar. Sebab begini muslimah, kalau kita ni sibuk hanya kita fikirkan tentang diri kita saja, kita takkan kisah dosa yang dibuat oleh ahli keluarga kita. Kita takkan kisah tentang apa yang kawan kita buat. Dia fitnah ke, dia mengumpat ke, biarlah tu masalah dia. Kita takkan kisah semua tu. Tapi seandainya dalam hidup kita ini, kita berusaha menjadi seorang muslimah yang ajak orang lain kepada kebaikan itu tadi.
dan juga, berusaha untuk mencegah kemungkaran, kita akan sayang orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya mereka tu tak menjadi ujian dalam kehidupan kita dengan perbuatan-perbuatan jahat mereka. Maka sebab itu Nabi ajarkan kepada kita dengan keadaan-keadaan itu tadi. Bila berlakunya fitnah tentang ahli keluarga, tentang diri, ahli keluarga, harta benda dan juga jiran tetangga, kuatkan lagi hubungan kita dengan Allah, iaitu solat kita. Kuatkan lagi sedekah kita, perbanyakkan lagi sedekah kita. Dan terus-terusan menjadi seorang muslimah yang tetap menjalankan perintah Allah itu tadi tanpa melupakan orang di sekitar kita. Sentiasa ajak orang lain kepada kebaikan dan bila kita rasa perkara tersebutlah perkara yang tak sepatutnya dibuat, kan mungkin anak kita buat, suami kita buat, adik-beradik kita buat, kita usaha untuk cegah mereka supaya mereka tidak terus-terusan berada di atas jalan kemungkaran. Kerana hidup kita ini, kita nak masuk syurga bersama dengan semua orang yang kita sayang. Tapi kalau kita selfish, kita rasa macam aku seorang je yang nak masuk syurga. Biarlah orang lain dia nak masuk neraka tu pilihan dia. Itu betul. Tetapi kita mesti ada satu rasa yang mana kita nak bertemu dengan ahli keluarga kita, dengan teman-teman kita bersama-sama dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam keadaan-keadaan yang sedemikian, ianya akan menyebabkan kita jadi seorang muslimah yang terus-terusan, okey, untuk berusaha agar memilih mana yang Allah Subhanahu Wa Taala redha, sehingga kita jadi orang yang kuat solatnya, kuat sedekahnya dan juga berterusan dalam mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah orang lain daripada kemungkaran. Wallahu a'lam bishawab. Okey muslimat, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kekuatan, kefahaman. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan satu motivasi diri yang begitu tinggi untuk terus-terusan berada di atas jalan kebenaran ini. Mudah-mudahan hati kita sentiasa kuat, ilmu kita dah ada ilmu, kemudian kita lebih mantap untuk menjalankan apa yang dah kita pelajari dengan keberanian hati itu tadi. Seringlah kan, selalulah untuk kita lantunkan doa yang Nabi SAW ucapkan itu tadi yang menjadi kemusykilan di kalangan para sahabat, iaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas jalan agamamu. Okey muslimah, terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk kita bertemu pada minggu hadapan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.